Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi sebelum kita mulakan majlis perkongsian ilmu kita pada tengah hari yang mulia di Sayyidul Ayyam ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah memberkati lagi majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada. Al-hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap Sayyidul Ayyam, hari raya orang mukmin ini, kita diberikan rezeki oleh Allah dengan pelbagai nikmat dan rezeki. Dan kita bersyukur kepada Allah banyak-banyak kerana Allah masih sudi untuk menggerakkan kita, terutama MTS FAS selaku peneraju dan juga selaku penaja untuk program-program ilmiah Maya untuk musim-musim kita tak boleh berlive ni. Dan ini semua adalah dengan sebab kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya bila Allah memberi kita ruang dan peluang untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melalui jalan ilmu ini, maka hendaklah kita tahu bahawa ini semua adalah dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama ataupun Rasul yang pertama yang kita boleh katakan dalam hidup kita yang mengenalkan kita dengan Allah. Maksud saya ialah memang kita dilahirkan oleh mak ayah kita, tapi dengan sebab Rasulullah SAW lah keturunan kita dapat nikmat yang paling agung, iaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, Sayyidul Wujud, baginda Nabi yang sebenarnya sentiasa merindu akhiran kita. Nabi adalah orang yang sangat rindu dengan kita, bahkan nama kita ini telah pun diungkapkan, walaupun tidak satu persatu tapi telah dikumpulkan, dihimpunkan dengan satu sebutan dalam doa-doa baginda. Sebab itu bila kita meneliti catatan-catatan sirah yang telah digambarkan atau telah dituliskan, disusun oleh para ulama terdahulu, bila kita baca kisah-kisah Nabi ini, Nabi sangat-sangat merindui umat Muhammad, umatnya. Bukan sekadar umat yang hidup pada zaman dia, tetapi juga umat yang hidup di akhir zaman, iaitu kita. Bila kita sebut akhir zaman, bermaksud adalah zaman ketika mana Nabi muncul, diutuskan sebagai Rasul, diutuskan sebagai Nabi, itu dah mula fasa akhir zaman. Jadi ada dalam satu kisah yang saya ringkaskan di sini, yang menggambarkan betapa Nabi ini sebenarnya kalau boleh tak nak umatnya masuk neraka. Yang Nabi pernah menyebutkan bahawa semua umatnya akan masuk syurga. Ini satu berita busyra kepada kita. Cuma kena dengar betul-betul ya. Nabi nak semua umat dia ni, Nabi kata umat dia semua akan masuk syurga, kecuali yang ingkar. Dalam hadis tersebut disebut adalah orang-orang yang aba, orang-orang yang ingkar, yang enggan. Jadi dalam hadis tersebut, kalau kita tengok, mula-mula daripada ayat hadis tersebut, diceritakan bahawa semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk syurga. Dah seronok lah tu sebenarnya. Kita pun rasa macam kita berada di comfort zone. Tapi bila kita tengok kat situ, ada dia punya istithna, iaitu kekecualian. Kekecualian itu, Nabi kata, semua masuk, tapi kecuali satu golongan. Iaitu golongan yang disebut sebagai orang-orang yang enggan. Aba. Jadi orang-orang ni dia enggan. Maksud enggan di sini adalah ingkar. Apa maksud enggan? Orang ajak dia untuk berselawat, dia enggan. Orang ajak dia menuntut ilmu, dekatkan diri pada Tuhan, pada Allah, pada Rasul, dia ingkar, enggan. Kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa kita sekarang ni, enggan dan ingkar ni lebih mudah kita faham. Banyak dalih. Dia banyak alasan, banyak dalih. Kan, nantilah, besoklah, lusa, sekarang ni sibuklah, sekarang ni tak sempat lah kan.
Oh dah dengar dah tahu dah. Oh yang hari tu ke? Jadi kita memberi banyak-banyak alasan apabila kita Allah rezekikan untuk mendekatkan diri kepadanya dengan pelbagai kaedah. Jadi orang-orang yang enggan ini secara tak langsung dia telah membina satu tembok yang sangat besar, tembok pemisah antara dia dengan Allah. Siapa yang bina? Diri kita sendirilah yang bina. Bukan Allah yang bertindak zalim pada kita. Jadi dalam hadis ni, Nabi dah beri khabar gembira dah pada kita. InsyaAllah kita semua masuk syurga. Dengan syarat kita jangan jadi orang engkar. Engkar dengan perintah Allah dan kita jangan engkar dengan perintah Rasulullah SAW. Dan kita sekarang sudah terpisah dengan Nabi sejauh 1,400 atau 1,500 tahun. Masya Allah, hampir 1,500 tahun. Lama. Satu jarak yang orang kata, kalaulah kita bandingkan dengan peristiwa umat terdahulu, umat-umat ni dah sesat barat dah. Habis dah, semua jadi penyembah berhala balik semula. Tapi hebatnya Rasulullah SAW, hatta al-an, sampai pada hari ini, ada lagi golongan-golongan, sama ada kumpulan-kumpulan kecil, ataupun kumpulan sederhana, ataupun disebut sebagai taifah, yang menggerakkan ataupun menghidupkan bara-bara api yang ditiup oleh Rasulullah sejak dulu lagi, iaitu Islam sebagai dinul hayah. Jadi inilah yang dikatakan rahmat yang luar biasa yang Allah beri kepada kita melalui baginda Nabi SAW, yang patut kita syukuri setiap saat. Bukan setiap hari, setiap saat. Dan kita kena ada feel. Feel maksudnya apa? Kita kena betul-betul ada rasa. Rasa macam sungguh-sungguh appreciate dengan nikmat Rasulullah SAW ni dalam hati dan jiwa kita. Jadi sebab itulah program ini diwujudkan. Sentuhan Kalbu ini diusahakan oleh pihak Mahat Tahfiz Sains Fatimah Zahra. Kita ucapkan Alfu Mabruk kepada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Zahra. Dan usaha-usaha ini sebenarnya kita tidak perlu melihat kepada angka yang terlibat dengannya ramai. Kalau kita nak tengok ramai yang ikut, maka kita akan sedih. Sebab kita pun maklum bahawa Allah sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kita bersyukurlah sebab Allah beri peluang untuk kita buat sesuatu macam burung pipit. Kita ada kisah burung pipit yang telah berjuang untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dia sebagai kiasan untuk kita akhir zaman ni, yang orang kata nak sama-sama mendukung perjuangan Rasulullah di akhir zaman ni, tapi kemampuan kita terbatas. Jadi jangan kecewa, jangan sedih, jangan putus asa, jangan lemah semangat, patah semangat. Kita ada kawan kita nama dia burung pipit yang telah pun menunjukkan kesungguhannya walaupun paruhnya kecil berbanding burung-burung lain, walaupun gagah, hebat, kan, tangkas, tapi tak buat, apa-apa pun tak buat. Nanti bila dia mati, dia akan ditanya oleh Allah, yang tak buat ni akan banyak masalah, sedangkan yang berbuat ni dia akan selesai urusan dia ke akhirat. Jadi begitulah kita buat apa yang kita ada dan kita mampu, bukan yang kita tak ada dan kita mampu. Kalau kita nak tunggu sampai kita jadi jutawan baru kita nak menderma, maka kita tak tahu bila malaikat mau datang, kita pun tak sempatlah nak bersedekah, menderma dan sebagainya. Kalau kita nak tunggu kita jadi orang alim, kita nak berkongsi ilmu, saya rasa orang yang paling tak layak untuk ke depan hari ni adalah saya lah. Saya memang tak boleh langsung ke depan sebab saya memang zero, ilmu tak ada. Tapi memandangkan kita fikir bahawa kita nak appreciate anugerah nikmat yang paling agung ni, iaitu Rasulullah SAW pada diri kita dan pada masyarakat, maka kita kongsi. Sebab Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ini salah satu bentuk ta'awun, kerjasama yang kita buat dengan pihak yang menaja supaya semua dapat berkongsi nikmat Rasulullah ni dalam kehidupan mereka. Okey, jadi balik pada hadis yang saya cerita tadi, ada satu lagi busyra yang Nabi beri pada kita, di mana kita mungkin kita pernah orang kata macam berimajinasi membayangkan, alamak, bila kita baca kitab sirah kan, kita nampak, wah, seronoknya kalau dapat jadi sahabat Nabi. Kita baca syoknya dapat jadi sahabat Nabi, dapat rasa Nabi punya mukjizat yang mengalir di tangan baginda, keluar air yang boleh diminum sampai hilang dahaga, rasanya manis, sedap kan. Memang rasanya dapat memberi kekuatan kepada jiwa dan fikiran. Seronoknya dapat tengok muka Nabi yang cahayanya ibarat badrul tamam, bulan yang sempurna. Seronoknya dapat cium bau badan Nabi yang baunya lebih harum dan lebih menyegarkan daripada kasturi. Kan, seronoknya dapat tengok Nabi punya kehidupan yang mana bila tengok Nabi terasa macam dalam syurga.
kita akan bayangkan yang ini indah. Oh, seronoknya kau dapat jadi sahabat Nabi, seronoknya sekian. Tapi kita lupa bahawa Allah telah menetapkan sejak azali lagi takdir kita bahawa kita sesuai hidup sebagai orang akhir zaman. Kalau kita hidup di zaman awal, kita bimbang. Mungkin kita di pihak yang kiri, bukan yang kanan. Kalau kanan tadi bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, Masya Allah. Tapi kalau kita berada di pihak kiri, Abu Jahal, Abu Lahab, na'udzubillah min dhalik. Jadi sebab tu Nabi dan Allah Jalla wa'ala yang Maha Kaya ini, dia Maha hebat, Maha bijaksana, Maha pemurah, Maha luar biasa urus tadbirnya. Sehingga kan Allah juga memberi peluang kepada umat akhir zaman yang orang kata kerdil macam kita ni, yang malas beribadah ni, malas solat, malas lawat, malas puasa sunat, kan, puasa wajib pun ting-tong, kan, yang kita seronok, kita suka TikTok, kan, kita suka Instagram, Quran kita kurang, zikir-zikir kita abaikan. Jadi umat yang hujung-hujung ni sebenarnya umat yang unik dan special. Dia banyak buat dosa. Banyak terlibat dengan dosa. Tapi dengan sebab keberkatan Sayyidul Wujud Rasulullah SAW dan sebab adanya satu kalimah yang hebat, iaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah kita sebut sebagai kalimah thayyibah, maka di situ ada modal untuk Allah selamatkan kita dari kemurkaan yang bersifat abadi. Jadi sebab tu, saudara-saudari yang dirindui Rasulullah SAW, ada satu offer yang dibawa oleh Nabi pada kita. Offer ni ramai yang tak tahu, sebab dia tak ada akses. Macam kita lah, ada handphone canggih tapi kita tak ada download dekat apa, Play Apps, saya pun tak tahu. Dia tak download Shopee, dia tak download Lazada, jadi dia tak dapat notification bila jualan-jualan menarik yang akan dia dapat, bila tawaran-tawaran menarik yang boleh dapat pada barang-barang jualan di Shopee dan Lazada. Jadi dia tak tahulah maklumat. Dan akhirnya bila dia beli barang, jauh beza harga dengan orang-orang yang dapat notification, beli pada harga menarik, pada hari menarik, free delivery. Subhanallah. Ini semua ada kaitan dengan kita. Bila mana kita tidak belajar, kita tidak didedahkan seawal usia kita masih kecil oleh mak ayah kita, oleh guru-guru kita, oleh mualim-mualim kita. Bukan semua, saya ceritakan realiti yang dah berlaku. Tidak digembar-gemburkan, tidak dipasak dalam pemikiran, telinga anak-anak kita, pemikiran anak kita, hati anak kita supaya tahu tentang offer ni. Sebab offer ni bukan offer daripada Lazada, Shopee. Tawaran ni bukan tawaran daripada subhanallah, tersebut daripada Paksen, daripada Mahidin. Bukan. Tawaran ni daripada Allah hakikatnya. Dan tawaran ni disebutkan oleh Sayyidul Mursalin, Sadiqul Masduq, salah satunya manusia yang tidak pernah menipu dan melakukan khianat, iaitu baginda kita Nabi SAW. Jadi tawaran ini tidak pernah kita cetuskan sebagai agenda utama dalam misi dan visi hidup kita. Itu yang malangnya sehingga terjadi pelbagai masalah dalam masyarakat, sebab mereka teraba-raba untuk mencari solusi dalam kemelut hidup yang makin hari makin gelap, makin hari makin kabur, makin hari makin menggigit. Inilah akibat daripada kita tidak memenuhi akal dan jiwa kita dengan hal-hal yang Allah dan Rasul kehendaki. Jadi pada kesempatan terbaik Saidul Ayyam hari ini, saya berkongsi bukan kerana saya orang yang tahu, tapi saya berkongsi kerana kita dilatih oleh Nabi untuk suka berkongsi. Sebab itu tanda sayang. Kalau kita nak masuk syurga dengan Nabi, kita kena jadi penyayang. Kerana Allah itu Maha Penyayang. Dan Rasulullah juga adalah Rasul yang mendapat gelaran Ra'ufun Rahim. Jadi sebab itu saya nak berkongsi, lebih kurang saya pendekkan kisahnya. Nabi offer kita ada satu title, ada satu jawatan yang lebih hebat jawatan tu daripada gelaran, contohnya apa sekarang akhir zaman ni, Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, YB, Ustaz ke, Maulana ke, Syekh ke, kan, Sultan ke, Agung ke. Lebih daripada tu. Gelaran ni memang tidak akan mampu, tidak akan dapat mana-mana Sultan, Raja ataupun Agung ke dalam dunia ini yang boleh menganugerahkan title ni. Yang boleh anugerahkan hanya Allah.
kepada hamba-hamba pilihannya. Apa itu title dia? Iaitu ikhwan. Jadi ketika Nabi menceritakan title ini kepada sahabat, sebab Rasulullah SAW ni pendidikan yang dilakukan kepada para sahabat dia sehingga sahabat-sahabat Nabi ni jadi hebat adalah berlaku kerana Nabi sentiasa letak mod kita ni dalam pendidikan 24 jam. Dia tak macam kita akhir zaman. Akhir zaman ni pendidikan start pukul 8 habis pukul 5 contoh. Start pukul 7.30 habis pukul 3.30 contoh. Jadi kita telah menghadkan pendidikan itu secara formal. Sedangkan Nabi SAW berjaya mengangkat martabat bangsa yang mundur yang diperkotak-katikkan oleh Empire Rom dan Parsi pada zaman dulu, telah membuat satu kaedah silibus pendidikan yang bersifat 24 jam. Maknanya kebanyakannya bukan formal tapi informal. Jadi waktu Nabi cerita-cerita dengan sahabat Nabi, Nabi ceritalah. Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia, dia rindu kan dengan umatnya yang bergelar ikhwan. Ini saya pendekkan cerita dia. Jadi sahabat Nabi pun teruja dan lantas bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ni ikhwan kamu ya Rasulullah?" Lantas Nabi menjawab, "Kamu adalah sahabatku, wahai para sahabat. Kamu dapat hidup bersama aku, dapat tengok aku, dapat peluk aku, dapat pegang aku. Kamu sahabat-sahabat aku. Sedangkan orang yang aku sebut tadi adalah mereka yang tidak pernah hidup di zaman aku. Tidak pernah melihat aku dengan mata kepala mereka. Tetapi mereka dalam hati penuh dengan cinta kepadaku. Seakan-akan mereka melihat aku." Jadi, golongan ini dapat satu gelaran yang disebut ikhwan. Yang mana ikhwan ini satu gelaran yang patutnya kita buru habis-habis. Sebab bila para sahabat ridwanullah alaihim dengar saja, dia jadi, orang kata apa, tak tentu arah. Rasa cemburu, rasa teruja, kan? Rasa nak sangat kalau boleh gelaran tu mereka dapat juga. Sampai ada riwayat yang menceritakan, ada sahabat Nabi yang minta doa umur panjang supaya dapatlah kot-kot mereka masuk ke zaman tu, dapat juga gelaran tu. Ni kita nak ceritakan bahawa perlu kita gerakkan pada generasi anak-anak kita ni sensitiviti ataupun kegairahan untuk menyahut peluang-peluang yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul. Hari ini kebanyakan kita sangat gairah menyahut seruan-seruan yang tidak ada kaitan dengan Allah Rasul. Semuanya menghala kepada kelalaian dunia, neraka dan kemurkaan Tuhan. Tengoklah, orang lalai dengan TV, lalai dengan bola, lalai dengan game, lalai dengan gadget, lalai dengan tawaran-tawaran shopping. Walaupun tak boleh keluar, dia nak juga pulun beli barang. Walaupun sekarang kita menghadapi kemelut masalah kewangan, bendera putih dah naik, dia nak juga bershopping, sakan. Jadi ini semua kerana tidak dipenuhi akal dan hati mereka dengan tawaran-tawaran, diskaun-diskaun, promosi-promosi yang telah dibuat 1400 tahun dahulu oleh Allah dan Rasul. Akhirnya mengambil alih perhatian promosi ini ialah syaitan-syaitan dan konco-konconya. Siapa konco-konco dia? Nafsu. Ini yang menyebabkan akhirnya kita makin jauh dengan Nabi. Dahlah kita jauh 1400 tahun. Makin jauh pula hati dan akal fikiran kita dengan Nabi, dan akhirnya kita melihat generasi kita, bahkan mungkin diri kita, hidup macam binatang. Sekadar melepaskan hawa nafsu dan kepentingan hidup. Tidak ada manfaat dan memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Inilah hakikat realiti yang terjadi dalam masyarakat kita, sehingga Islam itu tidak dilihat indah. Sedangkan Islam itu adalah agama yang syumul, agama yang indah, tapi tak dilihat indah. Sebab apa? Sebab tidak berjalannya orang-orang yang berperangai Quran, yang berfikiran Quran, tingkah laku Quran macam zaman sahabat, macam zaman tabi'in, macam zaman tabi'ut tabi'in zaman dahulu, macam zaman salafus salih zaman dulu. Inilah kekurangan yang patut kita fikirkan secara serius. Kalau boleh sampai botak-botak kepala tak apa. Kalau boleh sampai gugur rambut pun tak apa. Kalau boleh sampai bergegar parlimen pun tak apa. Ini benda penting. Sebab pendidikan adalah nadi kepada sebuah negara dan kerajaan. Jadi title ikhwan ini menyebabkan Nabi rasa terharu dan rindu. Bayangkan kalau Nabi rindu dengan orang-orang ni. Soalannya ialah, siapakah di kalangan kita yang nak
membuktikan, merealisasikan supaya jawatan itu atau tawaran itu dapat pada dia. Tepuk dada, tanya iman. Jadi itu bukan saya boleh jawab. Masing-masing selepas dah tahu ni, usahalah macam mana nak dapatkan gelaran tersebut dengan pelbagai kaedah cara. Pelbagai cara, dia tak boleh satu. Dia tak boleh dua cara, dia tak boleh tiga. Ada orang kata kenapa tak boleh satu cara, dua cara? Kan, baca Quran, baca hadis tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Kita diserang dengan pelbagai cara. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Depan serang kena TV, kanan kena serang dengan radio, kiri kena serang dengan gadget, atas kena serang dengan internet, bawah kena serang dengan macam-macam, kena serang makan minum kita yang syubhah dan haram. Jadi serangan yang pelbagai daripada pihak musuh lahir dan batin ini membuatkan kita perlu senjata-senjata yang pelbagai untuk mendekatkan diri pada Allah dan Rasul. Jadi sekelumit daripada kisah tadi, saya harap dapat memberi suntikan pada kita, terutama saya lah, yang lemah ni, selalu lemah nak beribadah ni, sebab kita, orang kata yalah, kita dah lama tak berpisah dengan Nabi lama. Jadi bila kita tak dapat melihat satu keajaiban tu, kita tak ada terdorong lah. Macam orang kata, mungkin tuan-tuan pengalaman saudara-saudari penonton semua ada kan, masa kita orang kata masa bujang-bujang dulu, siapa yang masa tu dikhabarkan dia nak mengakhiri bujang dia dengan pernikahan, bayang masa tu macam mana? Katalah dia punya calon tunang dia, Abang Khan ni kan, contoh dia ajak bercakap kejap, nak jumpa kejap, kita punya excited macam mana? Padahal baru balik kerja kan, lepas balik kerja sampai pula rumah, mak suruh cuci mangkuk, mop simen, sapu sampah, letih. Tapi bila abang tak kisahlah abang apa kan, panggil kita, calon tunang kita nak bercakap dalam telefon, kita punya semangat, energi tiba-tiba datang, seolah macam baru bangun daripada tidur, seronok, segar. Sebab apa? Sebab hati kita ada bunga cinta, dalam hati kita ada taman yang kita tak sedari dia terbentuk, tetapi itu adalah rangsangan nafsu. Why not kita tukar benda tu? Kita rangsang hati kita yang selama ni telah dinodai dengan aktiviti nafsu kepada aktiviti untuk mencintai seorang lelaki yang takkan pernah mengecewakan kita. Takkan pernah. Confirm. Lelaki ni confirm lelaki sejati. Tak ada lelaki yang lebih sejati melainkan dia. Siapa dia? Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kisah yang telah saya nukilkan tadi, moga-mogalah dia menjadi satu suntikan motivasi untuk kita supaya kita kejar depan ni. Kita kejar dan kita plan. Plan itu kita perlu perancangan, perlu ada ilmu, perlu ada kawan. Dia tak boleh plan seorang-seorang. Dia kena ada team. Mungkin dengan wadah yang dicetuskan oleh MTS Fast dalam siaran yang kita berlangsung sekarang ni, mungkin netizen ataupun pendengar dan penonton sekian boleh cadangkan bagaimana interaksi ini boleh berterusan sebagai kita dapat menyalurkan maklumat, berkongsi pandangan dan juga bertukar fikiran dan juga cuba menguatkan each other ataupun satu sama lain. Ini salah satu daripada yang saya katakan tadi, mempelbagaikan kebaikan, ibadah dan teknik untuk kita rebut gelaran ikhwan tadi. Kena ingat para sahabat Nabi pun cemburu, takkanlah kita dah tahu tak cemburu untuk dapatkan. Jadi jangan bazir masa kita dengan mencintai makhluk yang mengecewakan, tetapi habiskanlah masa kita dengan mencintai sesuatu yang pasti, iaitu Allah dan Rasulullah SAW. Baiklah, untuk seterusnya, saya ingin berkongsi ada persoalan-persoalan yang berbangkit sebenarnya dalam siri kita yang lepas. Sebenarnya hari ini bukan hari saya. Dia hari yang orang kata apa, ustaz yang lain. Tetapi secara mengejutnya saya diberitahu tadi pula tengah orang kata bukan kita apa kat luar kan. So bila kita dah dapat mengejut ni, dia akan mengejut-ngejut jugalah dia punya perkongsian. Cuma saya minta dengan berkat Rasulullah, apa yang Allah jadikan ni, apa yang Allah takdirkan ni menjadi asbab untuk kita selamat daripada murka Allah. Jadi saya nak kongsikan beberapa persoalan yang dibangkitkan, dan ini juga merupakan kita punya perbincangan pada tengah hari ini, yang mana tajuk kita ni dalam Sentuhan Kalbu ni, kita nak faham bahawa selawat adalah satu kaedah untuk kita dekat dengan Allah. Satu-satunya senjata yang sangat hebat, luar biasa, yang sangat relevan akhir zaman ini, di waktu kita kalut tak ada jumpa seorang yang boleh lead kita bawa pada Allah dan Rasul, maka penggantinya adalah selawat. Jadi sebelum saya nak
kupas persoalan ni, saya nak selawat. Boleh? Boleh ya? Apa ni, Tuan Pengerusi Majlis? Okey, kalau boleh kita selawat sama-sama. Saya nak kita selawat Fatih. Tak banyak pun, sekali atau 3 kali lah. Ya, okey. Jadi kita sama-sama selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Jadi ini adalah selawat Fatih yang masyhur, sejak zaman dulu diamalkan oleh para salihin, para awliya Allah dan pencinta-pencinta Nabi yang sungguh-sungguh nak baiki diri, nak dekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Bahkan ini bukan satu tajuk yang kita sengaja reka. Bahkan dia adalah satu saranan yang ada disebutkan dalam Quran. Nabi, Allah sebut kepada Nabi, katakan, qul in kuntum tuhibbunallah. Allah suruh Nabi bagi tahu, siapa-siapa yang kata memang betul-betul dia mencintai Allah, kena ikut Nabi. Sebab Nabi orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling mencintai Allah. Maka kalau kita betul nak cinta pada Allah, kena ikut contoh role model yang telah ditunjukkan oleh orang yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah. Jadi tak payah kita nak sombong-sombong, ego-ego, kita kata tak payah. Sebab Allah dah sebut macam tu dalam Quran, kita just follow je. Baiklah, antara persoalan yang ditimbulkan pada perkongsian kita pada minggu-minggu lepas adalah pertanyaan berkenaan dengan boleh tak kita nak berinfak atau sedekah tetapi diniatkan pahalanya ke atas Rasulullah SAW? Ya? Okey. Saya nak jawab benda ni dengan cara hujah akal je lah. Ya? Supaya kita lepas ni pun mudah untuk kita fikir. Tapi kita kena juga cari dalil-dalil yang lain. Secara umumnya, kalau kita nak buat apa saja kebaikan, kita niat ke tak niat ke nak hadiahkan pada Nabi, Nabi akan dapat. Nabi akan dapat pahalanya. Ya. Contohnya kita kata dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, kita diberitahu Rasulullah berkata apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalan dia kecuali 3. Salah satu daripadanya ialah apa dia? Amal jariah. Jadi kalau kita nak tengok daripada hadis tersebut, kita bukan nak kaitkan, tapi kita boleh kiaskan bahawa Nabi punya kebaikan ni dah tak mampu kita nak hitung dengan jari, dengan kalkulator. Terlampau banyak kebaikan yang Nabi dah kongsi dengan umatnya di akhir zaman ni. Jadi apa yang Nabi kongsi, semua akan Nabi dapat. Sebab tu ada dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang atau orang lain, maka dia juga akan mendapat manfaat dan kebaikan seperti mana orang yang membuat kebaikan tersebut tanpa dikurangi. Itu Nabi sebut pada kita. Apalagi Nabi. Nabi yang punca sumber manba'ul ilm, manba'ul khair, punca ataupun sumber ilmu dan kebaikan.
Kalau bukan sebab Nabi, Quran tak diturunkan. Kalau bukan sebab Nabi, Kaabah pun takkan berfungsi seperti mana sekarang. Kan? Tapi sebab Nabi, Allah turunkan rahmatnya melalui agama Islam. Dapatlah kita dapat nikmat Quran, dapat nikmat melakukan umrah dan haji, dapat nikmat melakukan solat. Jadi ini semua punca dia adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya hukum dia boleh, kan? Kalau dapat niat lagi bagus. Kan? Bagus sebab dia itu membuatkan dia sentiasa ingat. Ada dia punya connection hati dengan Rasulullah sebab dia teruja untuk membalas jasa-jasa Nabi. Bersyukur dengan cara tu. Bahkan bukan saja pada Nabi kita boleh niatkan, pada mak ayah kita, guru-guru kita, pada semua umat muslimin. Sebab tu ada satu doa yang saya nak kongsi yang memang sesuai kita sebagai umat Nabi Muhammad ni amal. Sebab bukan doa ini doa yang kita cedok daripada mana-mana, melainkan diamalkan oleh para awliya Allah. Maknanya para kekasih-kekasih Allah di kalangan para ulama, para wasaratul anbiya, para wali-wali Allah, mereka melazimi doa ni. Dia agak panjang tapi dia dah ada versi pendek. 4 rangkap saja. 4 rangkap tak susah berbanding kita hafal lagu kan. Lagu sekarang ni Blackpink lagi panjang-panjang. Yang ini doa pendek je. Apa doa dia? Doa dia ialah guru kami mengajar, syekh kami mengajar, dibaca selepas solat subuh. Jadi kepada mereka yang suka rajin sembahyang subuh dinosaur ataupun qada subuh ni, bolehlah juga buat doa tu tapi kena rotan lah lepas tu. Sebab dia tak faham. Nak dapat kebaikan doa ni, kena rajin bangun solat subuh berjemaah. Jangan buat seorang-seorang. Okey. Apa dia punya doa? Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali lagi. Dalam ni banyak ustaz-ustazah yang insya-Allah akan membantu. Ustaz-ustazah yang ada pada sesi kali ni, mereka sebenarnya jadi pemantau untuk saya. Jadi kalau saya salah, mereka akan rotan saya. Jadi doa ni kalau salah, minta tuan-tuan guru, ulama-ulama, guru-guru saya semua betulkanlah saya cuba nak berkongsi sebab saya kurang amal dan kurang ilmu. Doanya adalah 4 rangkap. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 marat, 4 kali dibaca selepas solat subuh setiap hari. Kebaikan dia Masya Allah terlalu banyak. Tak apa kebaikan, kita cerita sesi lain lah. Baru kita dapat tengok adakah sesi-sesi sebelumnya menjadi bahan fikiran atau sekadar tulis di buku ataupun tak tulis langsung atau dilupakan. Jadi dia boleh request untuk tanya dia punya kebaikan. Okey. Itu satu. Jadi maknanya untuk persoalan yang pertama tadi kita dah jawab. Sangat bagus kita berniat untuk orang lain juga dapat berkongsi pahala kita, sebab kita kena ingat Allah Jalla wa'ala bukan makhluk. Dia adalah khaliqul makhluk. Dia adalah yang mencipta makhluk. Allah ni dia bukan kaya, tapi dia maha kaya lagi maha mengkayakan. Kita kalau kaya macam mana pun, jutawan ke bilioner ke, dia takkan mampu mengkayakan orang. Kan? Tapi Allah maha mampu mengkayakan sesiapa yang dikendakinya. Jadi maknanya, kalau kita kongsi pahala dengan orang ni, jangan risaulah, pahala kita tak kurang. Bertambah lagi ada, bertambah-tambah luar biasa ada. Sebab tu bila kita buat satu kebaikan, banyakkan berniat untuk kita hadiahkan pada Nabi, pada para sahabat, pada ahlul bait Nabi SAW, ahli keluarga baginda, pada para ulama, warasatul anbiya, syuhada was-salihin, pada guru-guru kita, mak ayah kita, jiran-jiran kita, semua Muhammad. Itu salah satu daripada perkara yang sangat baik dilakukan untuk menyuburkan kasih sayang kita sesama kita. Kemudian ada timbul lagi persoalan lain yang saya minta agar Allah izinkan untuk saya berkongsi jawapannya. Bertanya tentang ada tak apa pandangan tentang ada cerita ulama zaman sekarang yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian soalan seterusnya, bagaimana supaya kita dapat bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Baiklah, untuk persoalan ini secara ringkasnya saya jawab,
bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW ini, hukum dia harus. Allah boleh bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahkan Allah Maha berkuasa. Bukan sesuatu yang mustahil dan bukan sesuatu yang sukar bagi Allah untuk mengizinkan hamba-hamba yang dipilih untuk bermimpi jumpa kekasihnya. Kan, seperti mana kita mungkin pernah mimpi dinosaur. Kita pun tak pernah hidup zaman dinosaur. Kan, kita pergi mimpi jumpa bulan dan matahari. Kita pun tak pernah jadi Dr. Muzaffar sampai ke langit. Jadi begitu juga Allah mampu untuk bermimpikan kita dengan sesiapa yang Allah kehendaki. Lagi-lagilah kalau yang bermimpi itu ulama warasatul anbiya. Seorang ulama yang mewarisi para nabi dan rasul. Maknanya ulama ini adalah ulama-ulama akhirat yang bertakwa. Sebab ulama ada dua, satu ulama yang bertakwa, satu lagi ulama su atau ulama dunia ataupun ulama yang jahat. Jadi ulama-ulama yang akhirat, ulama-ulama yang muttaqin ini, mereka Allah angkat darjat mereka dan dihadiahkan satu kemuliaan berbentuk dapat berjumpa dengan Nabi dalam bentuk dua bentuk. Satu dengan bentuk ru'yatun salihah, iaitu mimpi. Yang kedua dalam bentuk yaqazah, pertemuan secara jaga. Jaga tu maksudnya dia tak tidur. Dia dapat tengok dengan mata kepala dia. Nabi bukan hadir dalam bentuk roh tapi dengan bentuk jasad sekali. Kalau orang kata, logik ke Nabi dalam wafat? Masya Allah. Apakah kita mengandaikan dalam pemikiran kita Allah punya kuasa ni ada batas? Allah punya kuasa ni ada limit ke? Allah nak datangkan roh dengan jasad Rasulullah tu depan mata kita? Bila-bila masa Allah boleh buat. Sebab dia bersifat maha berkuasa. Jadi sebab tu kita kena faham bahawa perkara ini telah disebutkan oleh, kalau saya sebut ulama-ulama dia mungkin ada yang tak berapa kenal, jadi kita sebutkan yang kenal. Yang kenal antaranya Syekh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia famous lah nama ni kan. Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni famous. Dia ada huraikan dalam satu kitab dia. Tajuk kitab dia Syarhu Hamziyati Al-Madihi An-Nabawi. Berkenaan dengan hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ni dia diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Imam Ibn Jamrah Al-Barizi Al-Yafi' dan ulama lainnya daripada sekumpulan golongan At-Tabi'in dan golongan yang selepas mereka bahawa mereka telah melihat Rasulullah SAW dalam mimpi dan selepas itu dalam mimpi dan selepas itu mereka telah menemui baginda SAW selepas itu secara yaqazah. Makna yaqazah adalah dapat melihat dengan mata kepala mereka roh dan fizikal Nabi. Lantas mereka bertanya, wasa'aluhu an asya' ghaibiyatin. Dan lantas mereka bertanya kepada baginda berkenaan dengan perkara gaib. Perkara gaib ni juga boleh dimaksudkan perkara yang kita tak nampak dan tak tahu. Contohnya apa yang akan terjadi lagi 2-3 hari depan. Contoh, itu antara maksud perkara gaib. Itu antara maksud, bukan saya maksudkan di sini. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, dan apa yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara yang gaib tadi tu memang benar-benar berlaku selepas tu. Macam mana tahu? Sebab yang bermimpi ni dia tanya dan dia sendiri mengalami secara di alam realiti apa yang Nabi sebut dalam mimpi tu terjadi satu persatu depan mereka di zaman mereka hidup. Ini satu ungkapan ataupun satu syarahan yang satu huraian yang sangat bagus daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dan tentang hadis ni tadi, riwayat ni tadi, Imam Ibn Jamrah pula dia ulas dengan berkata apa? Dia kata dalam kitab dia, wa hadhihi min jumlati karamatil awliya fa yalzamu munkiruha al-wuqu' fi wartati inkari karamatihim. Jadi maknanya apa? Peristiwa yang tercatat di atas tadi tu, yang kisah tadi tu, merupakan sebahagian daripada karamah para wali. Karamah para wali. Bila sebut para wali itu maknanya wali-wali lah. Semestinya orang yang mengingkarinya telah terjatuh ke dalam jurang menidakkan keramat para wali. Maknanya kalau kita tak percaya, lagi-lagilah kalau kita perleki, maknanya kita ni dah masuk dalam orang kata apa, masuk dalam jurang orang-orang yang tak percaya tentang kemuliaan para wali. Dia tak percaya dengan kekuasaan Allah yang menganugerahkan karamah ataupun kemuliaan tadi kepada hamba-hamba pilihan dia. Itu maksudnya.
Dan kemudian satu lagi imam ada mengulas tentang bab mimpi ni. Ini imam ni saya rasa semua kenal. Siapa tak kenal Hujjatul Islam, seorang ulama besar dan juga seorang mujaddid, mujtahid. Apa kata Imam Al-Ghazali? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Munqidhu Minad Dalal. Kitab ni famous. Sebut dia punya tajuk macam panjang. Wah, besar mana kitab ni, bertebal ni. Tengok kecil nipis kan. Okey. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Munqidhu Minad Dalal? Sebut anna arbabal qulub fi yaqadatihim qad yushahiduna al-malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berjaya menguasai hatinya ketika dalam sedar, kadang-kadang dapat melihat dengan mata mereka sendiri para malaikat dan ruh para nabi. Mereka mampu mendengar suara mereka dan dapat memetik daripada mereka beberapa pengajaran yang berguna. Sebagaimana dimaklumi, sesungguhnya baginda Nabi SAW hidup di dalam kuburnya dan sesungguhnya tidak ada sesiapa pun yang dapat melihatnya secara yaqazah dalam konteks mendapat manfaat daripada penglihatan tersebut, melainkan orang yang dapat tengok tadi tu, dia dapat title seorang wali. Maksudnya, mustahil kalau orang tu boleh tengok, melainkan dia telah menjadi seorang wali. Jadi kemudian dia kata apa? Sememangnya munasabah seseorang yang diberi penghormatan dapat melihat Nabi SAW dalam mimpi, akan diberikan pula penghormatan dibuang hijab antaranya dan baginda Nabi SAW. Sedangkan baginda Nabi SAW sedang berada di kuburnya. Sesungguhnya pernah berlaku pada para wali dapat melihat baginda Nabi SAW dalam kuburnya secara yaqadhah, berdialog dengannya, yang walaupun rumah mereka jauh daripada kubur Nabi SAW dan martabat mereka berbeza-beza. Maknanya kalau kita faham di sini, tengok ni lah, tengok kita punya level macam ni lah. Kalau kita marhain, kan, memang tak dapat. Marhain dalam konteks bukan maksudnya kita tak ada duit, tak ada rumah besar, tak ada kereta besar, bukan. Maksudnya kalau iman kita ni level marhain, tak dapat lah. Kan, dia sebutkan sini seorang wali. Kan, kita beramal, semayang tonggang-tonggik, puasa tiap-tiap hari, puasa sunat, sedekah banyak-banyak. Orang tengok, oi, wali dia ni, amal wali. Oh tak, bukan semudah itu. Yang boleh, yang tahu siapa tu wali adalah wali. Jadi maknanya orang yang wali ni dia tidak diukur pada amalan fizikal ataupun amalan syariat lahir dia semata-mata. Banyak orang yang beramal begitu sebenarnya dia bukan wali, tapi dia kuali. Tahu kuali? Lagi-lagi kalau dia jadi kuali teflon, lagi bahaya, jadi penyebab kanser. Jadi sebab tu kita katakan bahawa ini adalah harus terjadi kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditanya bagaimana kita nak mimpi jumpa Nabi. Dah dijawab pun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dah dijawab pun dah. Apa jawapannya tadi? Senang je. Kalau nak mimpi jumpa Nabi ni, senang je nak sebut. Nak sebut bagi dia tips senang. Nak buatnya tu yang jenuh. Apa dia? Kena bersihkan hati. Tak ada cara lain. Kena bersihkan hati maksudnya dia kena menguasai hati dia. Apa maksud menguasai hati dalam kitab Al-Munqidhu Minad Dalal ni? Maksudnya, dia kena jadi orang yang berjaya mujahadah ataupun dia orang yang bersungguh-sungguh mujahadah untuk membuang sifat-sifat mazmumah dalam hati dia. Dia buang habis-habisan. Orang moden zaman sekarang dia kata apa? Dia buang gila-gila. Kau-kau punya dia buat usaha untuk buang sifat mazmumah dalam hati dia. Bukan cara biasa, cara luar biasa. Kalau kita tengok zaman dulu, dikisahkan antara cara Imam Al-Ghazali dia nak baiki dia punya ni, dia punya apa, hati dia adalah dengan cara dia cuci tandas, angkut tandas tu pakai tangan dia. Tak ada pakai glove. Tak ada pakai brush, pakai tangan cuci. Siapa berani angkat tangan? Siapa berani, siapa sanggup buat kerja rare ni, tapi mesti ada niat. Masa kita cuci tu, ya Allah Tuanku, kalau najis ni hina, aku lebih hina daripada najis ni. Cakap, monolog dengan Tuhan. Masa kita tengah cuci tu. Kan? Kenapa kita kata kita lebih hina daripada najis? Sedangkan Allah kata, kamu adalah manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Betul, Allah jadikan kita ni makhluk paling mulia. Fi ahsani taqwim. Tapi kita bermonolog dengan Allah, nak beritahu, wahai najis, engkau ni lebih mulia daripada aku kerana. Ada kerana dia.
engkau memang kalau ke akhirat kau takkan kena tanya. Takkan najis dibangkitkan pula kan? Takkan kena tanya. Memang tak ditaklifkan. Kita ni sekarang hidup pakai kereta besar, pakai baju cantik, pakai makeup lawa, pakai baju branded, punya uang dan emas yang banyak. Mati, satu pun tak bawa. Kemudian kalau tak boleh jawab soal dalam kubur, memang kita kena smack down dengan siapa? Malaikat Zabaniah. Jadi maknanya pada ketika itu, adakah kita lebih mulia daripada najis tadi? Bahkan ada seorang ulama ada cakap, kalau kita baca kisah Sayyidina Abu Bakar, dia pernah cakap, alangkah bagus kalau aku dapat jadi daun, jadi pokok. Alangkah bagus kalau aku dapat jadi tanah. Bukan dia mengingkari takdir, tapi dia rasa bimbang dan cemas kalau dia tak sungguh-sungguh untuk usahakan diri dia terhindar daripada murka dan neraka Allah. Jadi inilah satu topik yang tak pernah putus daripada pemikiran dan hati orang-orang dulu. Orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Kita ni Allah, dah lah teruk. Tak pula kita tiru mereka-mereka berjaya. Sibuk dengan dunia. Sibuk dengan pangkat. Sibuk dengan berbuat itu, berbuat ini. Yang kadang-kadang perebutan tu membuatkan kita jadi orang yang hina. Jadi sebab tu, kalau nak, pertama sekali kita kena baiki hati kita. Buang sifat-sifat mazmumah, usahakan sifat mahmudah. Tetapi, ada tak amalan menulis selawat? Ya, ada. Sehingga kongsikan satu amalan selawat yang diajar oleh guru saya juga, iaitu almarhum Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama Mekah yang terkenal, yang dia juga merupakan guru kepada ramai para ulama di antero dunia. Ya. Jadi beliau telah pun meninggal dunia, dan antara persoalan yang ditanya kepada beliau, bagaimanakah beliau direzekikan Allah, dimuliakan Allah dengan dapat berjumpa dengan Nabi melalui mimpi ataupun yaqadhah. Jadi beliau berkongsi mengatakan bahawa rahsianya adalah dengan melazimi. Melazimi artinya membuat secara istiqamah ataupun konsisten amalan selawat yang kita baca tadi, iaitu selawat Al-Fatih. Fatih maknanya buka. Kita minta dengan berkat selawat Al-Fatih, dengan berkat baginda Nabi SAW tadi, Allah kurniakan, anugerahkan futuhat, pembukaan. Kita bayangkan kalau kita duduk kat dalam rumah, dalam bilik, kena tutup. Tingkap ditutup, dipaku, pintu bilik ditutup, letrek dipadamkan, rasa macam mana dalam penjara? Allahu Akbar, tension, stres. Kan, itu yang ramai bunuh diri dan macam-macam. Kan? Ni kena PKP, PKPD ni pun dah macam-macam cerita. Tak boleh kita nak kata tak ada, memang ada. Kadar peningkatan bunuh diri pun bukan makin surut, makin naik. Dan dia bukan akan jadi makin okey, makin worse. Jadi apa yang kita nak bagi tahu kat sini ialah penting untuk kita minta Allah bagi futuhat, pembukaan pada kita, solusi pada kita. Apa jalan terang untuk kita mampu untuk mencapai, kata, hujung jubah Rasulullah, untuk kita sama-sama diheret masuk ke syurga. Untuk kita sama-sama diheret terhindar daripada jatuh ketika meniti di titian siratal mustaqim. Jadi ini yang kita perlu faham. Dalam selawat Al-Fatih yang kita baca tadi, antara amalan yang disarankan serta dijazahkan oleh Profesor Dr. Abu Yasid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, untuk kita selalu membacanya. Berapa kali? Baca satu hari tu, bacalah 100 kali. 100 kali tak banyak, sikit je. Boleh baca 1000 kali lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Sebab tu kalau kita cerita pasal selawat ni, saya nak kongsi pentingnya selawat ni luar biasa. Bukan kita cakap, bukan ustaz ni cakap, ustazah tu cakap. Tapi memang orang-orang yang dah terbukti sekarang ini jasad mereka masih utuh, sebagai bukti bahawa mereka adalah confirm ahli syurga. Antaranya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada dalam satu hadis, beliau berkata, berjumpa Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, apakah berapa banyakkah dia nak berselawat? Berapa banyak kali dia nak berselawat? Kan? Berapa banyak kali nak berselawat? Cerita dia, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila berlalu 1/4 malam, akan bangun dan berkata, wahai manusia, ingatlah kamu semua kepada Allah ketika datangnya tiupan sangkakala yang pertama, yang diikuti pula selepas itu oleh tiupan sangkakala yang kedua, datangnya kematian bersama-sama dengan kedahsyatannya. Jadi Ubay bin Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya banyak berselawat kepada kamu.
Justru berapa banyakkah pahala daripada selawat tersebut yang aku perlu hadiahkan kepadamu? Tadi menjawab kepada soalan, boleh tak kita infak, kita derma, katalah hari ini kita nak derma RM1,000 dekat MTS Fast. Hari ini kita semua pakat ramai-ramai, walaupun terpaksa berhutang, kumpul duit nak sertai korban dengan MTS Fast. Sebab MTS Fast ada buat korban lembu dan kambing di dalam negeri dan luar negeri. Jadi kita kena join. Korban ni kalau tak buat, dia tak boleh qada. Jadi rugi kalau tak buat. Kena usahakan. Bahkan ada ulama katakan kalau terpaksa hutang-hutang. Sebab dia bukti kita cinta dengan Allah dan Rasul. Jadi dia tanya, boleh tak berapa banyak pahala daripada selawat tersebut yang aku perlu hadiahkan kepadamu? Lantas baginda Nabi SAW menjawab, terpulang kepada kemahanmu. Tengok Nabi SAW. InsyaAllah. Punyalah dia sayang kat umat dia. Dia tak nak beratkan pada kita. Tak nak sebut satu angka yang mungkin membebankan kita kalau kita fikir. Lalu Ubay radhiyallahu anhu bertanya lagi, kalau 1/4? Bayangkan Nabi ni kalau kita tengok, dia bukan agung, dia bukan sultan, dia bukan orang kata apa, maharaja, dia bukan Perdana Menteri, dia bukan menteri-menteri dalam politik. Dia adalah orang biasa yang bukan orang biasa. Dia adalah manusia yang bukan manusia biasa. Nabi Muhammad SAW dia adalah manusia yang bukan manusia biasa. Maksudnya kalau ikut darjat dia lebih tinggi daripada maharaja, tapi cara sembang Nabi dengan sahabat membuatkan sahabatnya rasa macam kena tepuk, kena belai, kan, kena peluk, sampai terasa kehangatan kasih sayang Nabi tu. Kan? Lalu Sayyidina Ubay tanya lagi, kalau 1/4 Nabi? Jawab Nabi, terpulanglah pada kamu. Jika kamu ingin menambah lagi baik. Ubay tanya lagi. Ni kalau orang manja-manja ni, dia suka bertanya banyak kali tu, tandanya dia seronok lah berinteraksi dengan Nabi. Kalau kita tengok macam anak-anak kecil kita, kadang-kadang tanya banyak tanya. Kita pula jadi tension. Kan? Tanya banyak, keluar api kat telinga semua kan. Jadi, kenapa dia banyak tanya? Sebab dia nak manja. Sama dengan sahabat. Kita pun kalau hidup Nabi depan kita ni, mungkin kita pun macam-macam tanya pada Nabi. Sebab seronok bila Nabi melayan kita. Jadi kemudian, Nabi kata, terpulang kepada kamu jika kamu ingin menambahnya lagi baik. Sayyidina Ubay bertanya lagi, kalau separuh? Nabi menjawab, terpulang pada kamu jika kamu ingin menambahnya lagi baik. Ditanya lagi, Sayyidina Ubay tanya lagi, kalau 2/3 macam mana? Nabi cakap, terpulang pada kamu jika kamu ingin tambah lagi baik. Ubay berkata, wahai Rasulullah, kalau macam itulah, kan, kalau 2/3 pun kamu kata tambah lagi baik, maka aku akan jadikan semua pahala selawatku untukmu. Baginda SAW lantas bersabda, kalau begitu selawat tersebut memadai untuk memenuhi cita-citamu. Sini siapa ada cita-cita? Semua manusia yang normal mesti ada cita-cita. Cita-cita nak jadi orang berjaya, cita-cita nak jadi orang bertakwa, cita-cita nak jadi hamba Allah yang soleh-solehah, nak jadi khalifah Allah yang soleh-solehah, cita-cita nak bina satu rumah yang menjadi sebab untuk dapatnya ilmu, Baitul Hikmah, cita-cita untuk dapat seorang isteri yang soleha, seorang suami yang soleh, supaya dapat anak-anak yang soleh-soleh menjadi penerus generasi umat akhir zaman. Itu cita-cita. Jadi kalau ada cita-cita kita banyak, jadi solusinya banyakkanlah selawat. Sebab Rasulullah dah sebut, kalau begitu selawatmu tadi memadai untuk memenuhi segala cita-citamu dan diampunkan dosamu. Dalam riwayat lain berbunyi, kalau begitu memadai Allah Subhanahu Wa Taala sebagai memenuhi cita-cita dunia dan akhiratmu. Subhanallah, kalau Nabi yang Shadiqul Masduq ini telah memberi satu kata-kata yang berupa dia sebenarnya adalah jaminan kepada umatnya yang dikasihi, iaitu para sahabat dan juga kepada kita, maka tidakkah kita teruja seperti Sayyidina Ubay untuk berusaha membanyakkan selawat? Kita punya masalah, kita punya cita-cita, kita mempunyai pelbagai keperluan dan hajat. Tapi kita tak tahu kunci dia kat mana. Sebab itulah kenapa kita kena banyakkan selawat. Jadi selawat yang saya bagi tadi bentuk lagu. Jadi supaya mudah kita baca dan mudah kita hafaz. Jadi bacalah selawat Al-Fatih. Jadi itu persoalan yang ditanya oleh kita punya ahli keluarga MTS Fast yang menyertai majlis ni. Kemudian ditanya lagi. Okey, ni soalan ni agak best juga ni. Apa sebab banyaknya jenis nama selawat yang ada sekarang? Antara selawat berikut, mana yang paling dicintai, disukai oleh Rasulullah SAW? Bagus soalan ni.
Tapi masalahnya satu, dia tanya kepada orang yang tak layak nak jawab. Kita malu sebenarnya nak cerita pasal Rasulullah ni, satu benda yang sangat berat dan malu. Saya sebenarnya terima tajuk ni bukan sebab saya rasa saya mampu. Sebenarnya tak mampu, tapi saya fikir kalau saya tak buat, apa yang saya nak cerita dengan Allah kalau saya meninggal? Dahlah saya ni bukan orang ada ilmu, bukan kaya, tak ada apa-apa yang saya bantu untuk agama Allah ni. Jadi setidak-tidaknya kata-kata ini mampu untuk dikongsikan dan kemudian diwar-warkan, di-share dengan kawan-kawan. Dia boleh jadi asbab untuk orang makin cinta Allah dan Rasul. Moga itu menjadi penyelamat kita semua. Jadi dalam persoalan ni, saya nak jawab juga secara logiknya lah. Ditanya kenapa ada banyak selawat kan? Betul juga. Kenapa banyak selawat? Satu je tak boleh ke kan? Tak adalah pening kita nak cari selawat. Ya tak, ya juga. Sebenarnya selawat ni ada banyak. Salah satu kalau kita tengok, pernah baca selawat Barakat Makiyah. Selawat Barakat Makiyah ni lagi unik. Kitab ni itu disusun oleh seorang ulama' terkenal yang bernama Maulana Musa Rohani Al-Bazi. Sekarang penerusnya adalah anak lakinya, Maulana Zubir Rohani Al-Bazi. Jadi selawat ini uniknya kerana dia menghimpunkan nama-nama Rasulullah SAW yang termaktub dalam Al-Quran dalam beberapa kitab seperti Zabur, Taurat, Injil dan Suhuf. Digabungkan, dijadikan selawat. Contohnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tadi, yang perkataan Muhammad tadi ditukar kepada Sayyidina Taha, Sayyidina Yasin, Sayyidina Mudha. Itu ada perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita pun tak pernah dengar sebab dia bukan bahasa Arab. Jadi uniknya kita dapat rezeki bagi siapa yang teruja nak menyebut nama Nabi supaya Nabi sebut nama dia ke akhirat besok. Mana Polan bin Polan ni, aku dengar dia selalu selawat pada aku. Aku tak nak dia sekali-kali jejakkan ke api neraka. Kita nak ada modal macam tu. Jadi bolehlah cuba dapatkan amalan tersebut. Ya, kalau nak berhubung dengan MTS Fast, insya-Allah ada, dan dengan saya pun ada. Kita boleh amalkan salawat Barakat Makiyah. Salawat Barakat Makiyah ni, dia menyebut nama-nama Nabi. Berapa nama Nabi? Kalau kita, nama berapa? Satu. Kenapa tak dua? Nanti JPN marah panjang-panjang. Nama Nabi dalam kitab yang tersebut ada lebih kurang 805 nama. Subhanallah. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, tentang ilmu bahasa Arab ni, banyak tadi melambangkan kemuliaan. Sebab tu kita tengok nama Allah ada 99. Macam mana nama Allah ada sikit pula, nama Rasulullah lagi banyak? 805. Adakah Rasulullah mengatasi kemuliaan Allah? Tidak. Sebenarnya yang kita tahu 99. Yang banyak lagi para ulama sebut, mufassirin mengatakan bahawa ada 3,000 nama. Bahkan ada juga nama-nama yang kita tak tahu. Yang pernah mereka congkil rahsia nama-nama Allah SWT ni ada lebih kurang 3,000 nama. Jadi nama Rasulullah tetap bawah lagi. Bahkan ada nama-nama Nabi yang dikampilkan dengan diberi pinjam oleh Allah nama Allah kepada Nabi. Contoh Rauf. Rauf nama Allah. Tapi dalam Quran, laqad ja'akum yang kita baca, Allah telah menyebut Nabi dengan gelaran Raufun Rahim. Subhanallah. Jadi maknanya banyak ni melambangkan kemuliaan. Jadi kalau kita tahulah lambang tu adalah banyak tu lambang kemuliaan, maknanya selepas kemuliaan Allah, siapa yang mulia? Cuba kita fikir logik je. Allah ada 3,000 nama, maknanya Allah paling zat yang maha suci lagi maha agung, tak ada siapa boleh kalahkan. Kan? Selepas Allah, siapa yang paling hebat? Tak lain tak bukan. Hero kita, wira kita, buah hati kita, cinta hati kita. Dia adalah lelaki yang menjadi penyelamat dan rahmat seluruh alam dan harapan kita satunya. Iaitu, tak lain tak bukan, Sayyidul Wujud Rasulullah SAW. Ada 805 nama. Cuba sempatkan sebut walaupun sekali sebelum kita ditarik nyawa oleh Malaikatul Maut. Cuba sebut. InsyaAllah kebaikan ni kita akan kongsi di sesi yang lain tentang Barakat Makiyah ni. Okey, kalau orang kata selawat apa yang paling bagus? Paling bagus sebenarnya semua selawat bagus. Yang paling bagus adalah selawat yang tidak ada kalimat dan tidak ada suara. Selawat yang paling bagus adalah selawat yang tidak ada kalimat dan tidak ada suara. Apakah itu? Kita jawab di sesi yang kemudian. Tetapi kalau dalam hadis yang biasa kita baca, Nabi bila ditanya bagaimana nak membaca selawat, Nabi mengajarkan pada para sahabat selawat Ibrahimiyah.
selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir tu, kita baca ya, yang kita menyebut nama Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim AS. Itu antara selawat-selawat yang utama, yang hebat, yang besar fadilatnya, yang utama di sisi Nabi. Adapun selawat-selawat lain yang kita boleh baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini saya pernah kongsikan, dibaca terpulang berapa banyak, tapi kalau nak beramal dengan kaifiat tertentu, selawat ini dibaca 400 kali selepas solat isyak sebelum azan subuh. 400 kali yang disebut sebagai amalan syajaratun nuqud, atau disebut sebagai pokok duit. Sebut duit lah ni, orang semua suka. Tapi betulkan niat, kita amal bukan nak duit, tapi kita nak Allah. Mardatillah. Ya, kita beramal ni semata-mata li ajlillah. Tak ada kaitan duit, tak ada kaitan apa, itu semua nombor 100. Kan, yang kita nak Allah. Sebab dapat Allah, dapat segala-galanya. Tak dapat Allah, duit berjuta-juta sekalipun tak ada faedah dan gunanya. Jadi utamakan Allah. Okey, selawat lain. Okey, bagi panduan yang telah diberi oleh para ulama kita, era kita tengah kelang kabut ni, otak tengah bercelaru, tengah sesak dada kita, tengah terkapai-kapai siapalah nak tanya, siapalah aku nak rujuk, siapalah aku nak minta bantuan, nak minta tolong, macam mana nak keluar daripada solusi ni. Sebab kita ada iman, tak naklah nanti kita pergi dekat kipas, jerut tali tali apa benda, tali rapia ke kat leher kita kan, jerut kepala kita ke, kita tak nak benda-benda tu. Sebab tu kita perlu ada leader yang boleh lead kita, dan itu kita tak ada. Terang cakap, kita tak ada. Jadi selawatlah penyelamat segala-galanya di akhir zaman. Apa kita nak baca? Antaranya yang diajarkan oleh guru saya, ya, Habib Omar Al-Hafiz, perbanyakkan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala, dipanggil selawat ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi maknanya dibaca berapa kali? Terpulang berapa kali. Dapat baca 1000 kali lagi bagus. Dan satu lagi selawat yang saya nak kongsi, kebetulan kita berada di Sayyidul Ayyam ni, ini memang tak ditinggalkan oleh orang-orang yang digelar muhibbin. Muhibbin ni orang-orang yang memang betul dia tak ada cinta benda lain lah. Cinta dia Rasul lah. Apa Rasul? Rasul Allah, Rasul Allah, Rasul. Tak ada nak sebut cinta dekat artis Korea ke, artis Hindustan, Bollywood ke, Hollywood ke, tak ada. Tak ada nak cinta dekat shopping ke, cinta kat kereta ke, cinta kat baju, tak ada. Yang dicinta Allah dengan Rasul. Apa selawat tu? Amalannya disarankan diamalkan selepas solat asar. Jadi kita kejap lagi solat asar. Bila lepas solat asar ni, kalau boleh jangan terus bangun. Lepas kita kita Allahumma salli Muhammad, kita doa. Maknanya lepas kita bagi salam, kita doa. Betul. Lepas kita bagi salam, kita istighfar, baca wirid-wirid yang kita diajarkan tu. Kemudian kita habis doa dalam keadaan kaki kita tak bertukar. Maknanya dalam keadaan kita duduk tahiyat akhir. Jadi kita baca dalam keadaan tu, kemudian kita baca selawat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. Sekali lagi saya kalau slow ni kena lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Saya ulang kali ketiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Berapa banyak nak baca? 80 kali. Kenapa 80 kali? Ulama ajar kita, siapa yang baca 80 kali selepas solat asar dalam keadaannya tidak berubah duduknya ketika tahiyat akhir, maka Allah akan mengampunkan dosa dia selama 80 tahun. Tuan-tuan, perempuan, saudari-saudari yang diridhoi Rasulullah, kita punya umur pun tak tentu dapat 80 tahun. Tapi masalahnya, walaupun umur kita pendek, hidup 30 tahun, hidup 40 tahun, hidup 50 tahun, tapi dosa kita macam 1000 tahun. Na'udzubillah min dzalik, mengalahkan orang yang umurnya panjang. Jadi apakah kita kata, alah 80 tahun, sikitnya tawaran tu? Tidak, tuan-tuan dan perempuan. Sebenarnya itulah tawaran yang sesuai dengan kita, sebab kita buat dosa mengalahkan umat dulu kadang-kadang. Jadi kita kena rasa cemas dan takut sebab pelbagai kejahatan dan dosa-dosa umat silam telah pun berada di umat ini. Telah pun berada di zaman kita sekarang ni. Kalaulah kita tak cemas dan kita tak fikirkan benda ni setiap hari, tepuk dada tanya iman. Fikir sendirilah, adakah kita layak bergelar muhibbin, pencinta Nabi SAW. Jadi saya rasa
Cukup sekadar itu perkongsian. Saya rasa mungkin dalam kita punya perkongsian ni boleh diulang tayang, dan kalau ada yang sharing-sharing yang saya buat tadi tu boleh tak dapat untuk dicatat, mungkin boleh dengar semula. Moga-moga itu menjadi manfaat, dan kalau ada pahalanya, kalau ada pahalanya Allah bagi untuk perkongsian kita pada tengah hari ini, saya hadiahkan terutama kepada Sayyidul Wujud Rasulullah SAW yang menjadi asbab untuk kita dapat iman dan Islam. Semua umat Muhammad yang ada, tak kira lah para Nabi, para Rasul, para syuhada was-salihin, para awliya, ahli keluarga Nabi, para sahabat Nabi, semua mak ayah kita, saudara-saudari semua yang ada ataupun tak ada, semua. Semoga kita semua dapat rahmat berkat Nabi SAW, insya-Allah.